Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntung, tubuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada malam ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah yang bertajuk Sembang Santai Tuhan Jangan Biarkan Aku Hanyut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam program kita pada hari ini. Sebelum kita persoalan bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum saya memulakan program kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan penceramah jemputan yang boleh saya katakan cukup dikenali dalam kalangan penonton kita yang hadir pada malam ini, iaitu Ustaz Ahmad Adnin bin Roslan. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Saya mewakili pihak Persatuan Bahasa Melayu Komunikasi Profesional UiTM Shah Alam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Adnin kerana sudi menerima jemputan kami untuk meluangkan masa bersama-sama dalam sembang santai ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami mendadah, mohon berkat yang Maha Esa. Sebelum kita mulakan program pada malam ini, marilah kita bersama-sama bermunajat doa daripada restu ilahi. Dengan itu, saya menjemput saudara Syed Haziq untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu, Ya Allah, kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri dalam program Sembang Santai Tuhan Jangan Biarkan Aku Hanyut bersama dengan Ustaz Ahmad Adnin bin Roslan pada malam ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini kami berkumpul hanya kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha pengampun. Ampuni dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pesyarah-pesyarah kami, serta jadikan kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Ghammi. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang, dan jadikanlah kami pelajar yang sentiasa dahgakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya Muzilal Barakah wa Ya Kashifal Ummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan mulakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syed Haziq atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga perjalanan program kita pada malam ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sebelum kita memulakan program, eloklah sekiranya kita mengenali sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada malam ini. Untuk pengetahuan hadirin yang hadir pada malam ini, Ustaz Adnin merupakan seorang Ketua Eksekutif Tarbiyah Sentap
penulis buku, penceramah dan juga seorang komposer. Bagi saya, Ustaz Adinin ini adalah seorang yang hebat sekali, terutamanya sekali dari segi pencapaiannya. Hal ini kerana buku pertama yang dihasilkan oleh beliau telah terjual lebih 100,000 naskah. Beliau juga telah menjelajah lebih kurang 300 universiti di dalam dan juga luar negara seperti New Zealand dan juga Mesir. Beliau juga seorang pelajar yang cemerlang dalam SPM dan STAM dan telah menghasilkan lebih 60 lirik lagu viral, serta saya mengetahui bahawa Ustaz Amin bersama OnePad telah mengeluarkan sebuah lagu seperti tadi di YouTube Tarbiyah Sentap yang ditekankan kepada versi dakwah iaitu Angel Baby, seperti apa yang telah diperkatakan oleh segelintir orang bahawa lagu tersebut mengandungi unsur yang tidak baik. Jadinya menarik bagi kita semua untuk mendengar lagu dalam versi yang lebih baik. Untuk pengetahuan para hadirin, Ustaz Adinin ini juga adalah seorang penulis buku bestseller. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah Tarbiyah Sentap, Surat untuk Orang Putus Cinta, Surat untuk Orang Putus Asa dan Surat Cinta untuk Pendosa. Jadinya, penceramah jemputan yang diundang pada malam ini adalah seorang yang hebat sekali dan memberikan banyak perkongsian yang orang kata baik kepada para hadirin yang bersama-sama pada malam ini. Baiklah, saya rasa para penonton mesti tidak sabar dengan apa yang ingin dikongsikan oleh penceramah jemputan kita yang segak bergaya pada malam ini. Baiklah, saya akan serahkan program kita pada malam ini kepada Ustaz Adnin bagi memberikan sedikit ceramah ataupun kita boleh katakan sebagai sebuah perkongsian kepada semua penonton yang hadir bagi mengupas tentang orang kata seperti motivasi pada para pelajar supaya mengimbangi ilmu dunia dan juga akhirat dalam menuntut ilmu daripada terus hanyut dengan benda yang tidak berfaedah. Seperti yang kita sudah maklum, golongan muda seperti saya sendiri, khususnya sebagai seorang pelajar, orang kata mudah untuk dipengaruhi dengan persekitaran sekeliling yang boleh membuatkan keseimbangan dalam diri lebih kepada dunia berbanding akhirat. Oleh itu, saya serahkan program ini kepada Ustaz Adnin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara okey? Okey Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya mulakan pengurusi majlis, moderator kita, yang saya kasihi pihak penganjur program, AJK program, para pensyarah, VIP, para guru dan semua yang hadir secara online pada malam ini. Semoga Allah SWT menerima amalan kita semua, mengampunkan dosa kita semua, memberi kerahmatan, keredaan, dimurahkan rezeki, diberkati umur dan mudah-mudahan kita diberi jalan keluar bagi semua masalah. Dan saya doa semoga pertemuan kita pada malam ni walaupun secara online menjadi asbab kita semua dapat masuk syurga tanpa hisap bersama-sama insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah. Pada malam ni saya yakin semua yang join program pada malam ni tak ada niat lain melainkan untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih dekat pada Allah SWT. Dan itu niat yang cukup murni. Sebab korang join live malam ni bukan dapat duit pun, bukan dapat makan pun, kan? Boleh je kita buat benda lain tengah-tengah malam ni. Tapi subhanallah, korang semua sanggup meluangkan masa mendengar ilmu. Ini bukti bahawa korang semua ni adalah anak-anak muda yang mencintai Allah Rasul, mencintai agama kita. Yang mana orang pemuda, asyab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia hidup membesar dalam keadaan dia mentaati Allah, orang macam ini akan berada di bawah naungan arash Allah di akhirat kelak. Sebab biasanya orang muda, kat kepala kita fikir nak buat maksiat je. Nak try ni, nak try tu, nak cuba ni, nak cuba tu. Tapi subhanallah, yang dekat depan saya ni, yang join live ni, adalah bukti bahawasanya ramai lagi anak-anak muda yang cintakan kebaikan dan yang nak menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu insya-Allah.
Okey, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah. Pada malam ni kita punya tajuk adalah Tuhan, jangan biarkan aku hanyut. Kita dengar tajuk ni pun kita dah rasa sebab dah sebenarnya. Sebab kadang-kadang sahabat sekalian, semua orang ada dosa. Semua orang ada dosa. Saya pun banyak dosa juga. Orang yang kita nampak macam baik kan, sebenarnya semua orang ada struggle masing-masing untuk nak tinggalkan dosa. Semua orang ada aib masing-masing. Kalaulah Allah buka aib kita, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Tapi subhanallah, baiknya Allah SWT, Allah tutup aib kita. Allah masih bagi ada orang sayang kita, ada orang cinta kita, ada orang suka kita, ada orang rapat dengan kita. Sedangkan kalaulah mereka tahu apa dosa yang kita buat, boleh jadi semua orang tinggalkan kita disebabkan banyak sangat aib dan dosa yang kita buat. Tapi baiknya Allah menutup aib kita semua. Alhamdulillah. Dan jadikan nikmat Allah tutup aib kita ni menjadi asbab untuk kita lebih bersungguh-sungguh meninggalkan dosa tu. Takkanlah nak tunggu Allah buka aib kita baru kita nak berubah, betul tak? Oh, kalau aib kita terbuka, sakit tu, malu. Nak letak muka tak tahu kat mana. So selagi mana Allah tutup aib kita ni, sama-samalah kita usaha sedaya upaya untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita buat. Yes, dosa-dosa ni ada banyak jenis. Kan? Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa hati. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Dosa zahir, dosa batin. Macam-macam dosa. Tapi walaupun kita ni tak terlepas daripada dosa, itu bukan alasan untuk kita menjadi syaitan. Okey? Jadilah pendosa yang beriman. Yang mana Allah kata dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering bertaubat dan Allah mencintai orang yang sering menyucikan diri dia. So, sama-samalah pada malam ni kita berniat untuk bertaubat, menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah cinta, insya-Allah. Okey, sahabat sekalian. First point yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah, sebenarnya kita semua ni dilahirkan secara fitrah. Sekejap Sarah, jangan kacau, Abi ada program. Jangan kacau. Okey, bye. Anak kacau. Kita semua ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Okey, suci, tak ada dosa. Kemudian bila kita membesar, adalah ujian-ujian yang datang pada kita, yang mana akhirnya kita diberi pilihan nak pilih jalan takwa ataupun nak pilih jalan dosa. Dan semua tu adalah pilihan kita. Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Nak ikut Allah ke nak ikut nafsu? Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Semua tu pilihan kita. Kita tak boleh salahkan orang. Kita tak boleh salahkan Allah. Ya Allah, aku tak pilih pun nak jadi jahat, tapi kenapa aku jahat? No. Segala benda yang kita buat adalah pilihan kita sendiri. Dan Allah tak pernah menzalimi kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tak pernah menzalimi kita walaupun sebesar zarah. Tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri atas pilihan-pilihan yang kita buat. Sebab itulah first kali dalam kita nak berubah, dalam kita nak menyelamatkan diri kita daripada terus hanyut, kita kena sedar bahawasanya yang boleh selamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Allah kata dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah takkan ubah sesuatu kaum melainkan orang tersebut ataupun kaum tersebut ubah diri mereka sendiri. Kita kena buat pilihan. Aku nak berubah ke tak nak? Aku nak jadi baik ke tak nak? Aku nak taat Allah ke nak taat syaitan? Semua tu pilihan kita. Allah bagi kita satu kudrat untuk memilih. Tinggal kita je nak buat pilihan. Itu pertama. Kalau kita faham benda ni, kita tak boleh nak salahkan Allah. Allah yang jadikan aku jahat. Aku telah ditakdirkan menjadi pencuri. Aku telah ditakdirkan menjadi penzina. No. Jangan salahkan takdir kalau kita sendiri tak faham takdir tu apa. Okay? Yang kedua, dalam kehidupan kita,
dalam ujian kehidupan kita. Dan Allah sebut dalam Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? So, hidup ni memang ujian. Ujian macam-macam jenis lah. Jangan kita rasa ujian kita je paling besar. Semua orang ada ujian masing-masing. Semua orang ada ujian masing-masing. Dan ujian tu Allah bagi untuk Allah nak tengok siapakah di kalangan hamba-hamba dia, siapakah di kalangan kita semua yang paling baik amalannya. Okey? Ingat, hidup ni ujian. Hidup ni ujian. Dunia ni bukan tempat untuk kita bersenang lenang. No. Dunia ni tempat kita bersusah payah. Nak senang-senang dekat syurga nanti. Okay, kita kena faham hakikat ni. Hakikat dunia ni kita kena faham. Poin yang ketiga, ni mukadimah mukadimah. Sebelum saya nak elaborate panjang-panjang lepas ni. Yang ketiga, dalam perjalanan kita menuju Tuhan dekat dunia, dalam kita menempuh ujian-ujian yang Allah bagi ni, tips nak berjaya dalam ujian yang Allah dah bagi ni, ada 3. 3 tips nak berjaya dengan ujian yang Allah dah bagi ni ada 3. Pertama, beriman pada Allah SWT. Kedua, bertaubat pada Allah SWT. Ketiga, beramal soleh. 3 ni semua orang boleh buat sebenarnya. Orang miskin boleh beriman pada Allah tak? Boleh. Orang kaya boleh beriman pada Allah tak? Boleh. Pemimpin, rakyat, laki, perempuan, pelbagai bangsa, semua orang boleh memilih untuk beriman pada Allah SWT. Bermakna semua orang boleh berjaya. Tetapi kita semua ada buat salah. Betul tak? Kita semua ada dosa masing-masing. Allah bagi peluang, iaitu bertaubat. Pilihan kedua, selepas kita nak berjaya, first kena beriman. Kedua, bertaubat. Kalau kita tersilap dalam ujian kita, ataupun tersilap dalam hidup ni, kita terbuat pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah, kita buat dosa sekian-sekian, Allah bagi kita peluang untuk bertaubat, untuk baiki keadaan, untuk berubah. Allah bagi peluang tersebut. Dan pengampunan Allah cukup luas, cukup besar. Sebab tu, kita tak boleh salahkan Allah. Kita dah buat salah, lepas tu kita salahkan Allah. Padahal Allah dah bagi peluang untuk kita berubah, bertaubat. Sepatutnya kita bertaubatlah pada Allah, kita baiki keadaan kita. Betul tak? Dan yang ketiga, beramal soleh. Selepas kita dah bertaubat, kita buat banyak-banyak amal soleh. Ini 3 kunci untuk kita berjaya dalam ujian kehidupan ni. Untuk kita masuk syurga. Okey? 3 asas ni lah saya nak sebarkan ataupun saya nak sampaikan pada malam ni. Saya ulang balik 3 poin mukadimah saya. Pertama sekali, kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Okey? Kemudian bila kita dah membesar, kita yang Allah bagi kita kudrat untuk kita memilih, kita buat pilihan nak ambil jalan takwa ataupun nak ambil jalan dosa. So jangan salahkan Allah dalam kehidupan kita ni, tapi salahkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah dunia ni ujian. Allah uji kita macam-macam sebab Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Dan yang ketiga, cara nak berjaya dalam ujian yang Allah bagi ni ada 3 step. Pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, amal soleh. Okey, saya tinggalkan mukadimah ni pada korang untuk korang faham secara lumat. Saya nak kongsikan poin saya pada malam ni, insya-Allah. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah. Allah SWT sangat baik. Allah SWT sangat pemurah. Allah SWT maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih. Allah cinta kita. Allah bagi kita macam-macam nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat. Banyak sangat Allah bagi pada kita. Allah cinta kita, sahabat sekalian. Tinggal kita nak sahut ke tak cinta yang Allah dah hulurkan pada kita. Kadang-kadang pernah tak korang fikir macam, aku ni tak ada harapan nak masuk syurga. Orang macam aku ni confirm masuk neraka. Allah benci aku. Aku ni memang teruk. Allah murka pada aku. Allah laknat aku. Macam-macam lah kan. Kita pernah tak terfikir benda-benda macam itu? Akhirnya, daripada fikiran-fikiran tersebut membuatkan kita rasa malu dengan Allah dan akhirnya kita menjauh daripada Allah SWT.
kita rasa kita ni teruk sangat. Saya dah jumpa ramai orang macam tu. Saya pernah jumpa, saya cerita sikit, saya pergi satu sekolah. Ada seorang budak perempuan datang jumpa saya. Dia kata dia ni dah pernah berzina banyak kali. Lesbian pun pernah. Dia pernah jadi lesbian. Dia pernah berzina dengan lelaki, pernah dengan perempuan. Macam-macam lah. Solat tinggal semua. Dan bila saya nasihat saya, dia kata, Ustaz, saya ni dah tak ada harapan nak berubah. Saya kata kat dia, kamu ada harapan? Tak ada. Kamu ada harapan? Tak ada. Saya memang tak ada harapan. Saya ni confirm masuk neraka. Lama, hampir sejam saya bersembang dengan dia. Dan memang saya nampak dia ni hilang harapan lah dalam hidup. Dan saya pernah pergi ceramah dekat Australia ada sekali tu. Dah habis ceramah, ada seorang lelaki ni, dia tanya saya satu soalan. Dia kata dia dah buat semua dosa dia dah buat, dia kata. Dia kata semua jenis dosa dia dah buat. Minum arak dah, zina dah, gay dah. Derhaka kat mak bapak dah, tinggalkan solat dah, macam-macam lah. Dan dia tanya saya satu soalan. Ada harapan ke nak berubah? Orang macam aku ni ada harapan ke nak berubah? So pada hari ni, kepada sesiapa sahaja yang pernah rasa perasaan-perasaan yang saya sebut tadi, rasa aku ni gagal, aku ni tak guna, Allah benci aku, Allah murka aku, Allah laknat aku. Pada malam ni saya nak kongsikan beberapa berita-berita gembira lah. Supaya sebab berita-berita gembira ni membuatkan kita dapat bangkit. Kita dapat selamatkan diri kita daripada terus hanyut. Berita pertama saya nak kongsikan. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Maksud dia apa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu keseluruhannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni sahabat sekalian, Allah tak tujukan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang bertakwa. Tak. Allah tujukan ayat ni kepada orang yang telah asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang dah buat banyak sangat dosa, yang dah teruk sangat. Tapi apa Allah kata? Adakah Allah kata, orang macam kau ni tak ada harapan, kau ni teruk, kau ni... No. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah pujuk kita sahabat sekalian. Dan Allah cerita, Allah kata, sesungguhnya aku akan mengampunkan dosa kamu keseluruhannya. Dan Allah jelaskan lagi, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya dikala kita rasa putus asa dengan Allah, kita rasa dah tak ada harapan dan sebagainya, kita buruk sangka dengan Allah, kita rasa Allah dah tak pandang kita, kita rasa Allah dah benci kita. Sebenarnya itu semua buruk sangka. Sebenarnya Allah sayang kita, Allah cinta kita. Allah menanti bila kita nak kembali pada dia. Allah pujuk kita supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Sebab itulah sahabat sekalian, buka mata kita. Buka mata kita. Cukup-cukuplah kita buruk sangka dengan Allah. Sebenarnya Allah tidak pernah menzalimi kita walaupun sebesar zarrah. Boleh je kalau kita buat dosa Allah nak terus azab kita. Betul tak? Terus hantar peti sampai kita mati. Tak. Tapi Allah masih bagi kita peluang. Bahkan kita buat maksiat, Allah bagi nikmat lagi. Allah sayang kita. Tinggal kita je lah sayang Allah ke tak kan? Itu pertama. Yang kedua, dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibni Adam, lau balagat dhunubaka anana sama' thumma astaghfartani faqad ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosa yang kau buat setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu dan aku tidak peduli.
Subhanallah. Allah bagi tahu kalau dosa kita setinggi langit, banyak tu, tapi kita minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah tak peduli. Subhanallah, sahabat sekalian. Saya bila baca hadis ni menggeletar rasa. Sebab baru saya sedar, selama ni Allah SWT memanggil kita, menyahut kita, memanggil kita, menyeru kita ke arah pengampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Allah kata. Bersegeralah kamu ke arah pengampunan Tuhanmu. Allah nak kita kembali pada dia. Sebab itulah Allah bagi kita peluang demi peluang, peluang demi peluang, peluang demi peluang. Allah nak kita kembali pada dia. Ketiga, antara berita baik yang saya nak kongsikan pada korang, Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, tetapi Allah akan ampunkan dosa yang selain itu. Maksudnya apa, sahabat sekalian? Kalau kita mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, Allah tak akan ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, which is kita dah bertaubat sebelum kita mati, Allah akan ampunkan. Tapi Allah kata dekat akhirat, selain daripada dosa syirik, Allah ampunkan semua dosa. Subhanallah. Nak kata baiknya Allah SWT. Ada tak di kalangan kita yang dah syirik sekarang, yang sembah selain Allah? Tak ada kan? Melainkan orang-orang kafir lah. Orang kafir tu pun kalau dia masuk Islam, Allah ampunkan dosa dia. Dan apatah lagi kita yang dah Islam ni, lagi-lagilah kalau kita minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walau besar mana pun dosa kita. Dengan syarat kita ikhlas dalam bertaubat pada Allah SWT. Okay, dengan syarat kita ikhlas bertaubat pada Allah SWT. Seterusnya, antara bukti-bukti bahawasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nabi SAW bersabda, Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Sebenarnya ini pun satu, orang kata apa? Satu hadis yang cukup indah tentang hakikat manusia dan hakikat Allah. Manusia ni memang pendosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah yang minta ampun pada Allah. Maksudnya apa? Allah tahu kita ni akan buat dosa. Dan Allah offer untuk memberi pengampunan kepada orang yang meminta ampun. So kalau dah buat dosa tu, janganlah down. Janganlah give up. Janganlah putus asa. Janganlah bertambah-tambah lagi. Janganlah rasa diri teruk sangat. Memanglah teruk. Tapi janganlah lebih-lebih sangat berputus asa tu. Kembalilah pada Allah. Baikilah diri. Betul tak? Ni kita dah buat dosa. Lepas tu kita tak nak baiki diri kita. Kita pergi ajak orang buat dosa pula. Janganlah jadi orang yang macam itu. Okay? Antara dalil yang lain. Hari ini saya nak kongsikan dalil demi dalil. Dalil demi dalil. Supaya kita bertambah yakin bahawasanya Allah Maha Pengampun. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maksud dia apa? Allah menyeru orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat nasuha. Nescaya Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Bayangkan kalau kita ada buat jahat kat kawan kita. Contohlah kita bunuh seorang budak ni. Jahat kan? Jahat. Lepas tu tiba-tiba kita minta maaf dekat mak dia. Makcik, minta maaf sebab saya bunuh anak makcik. Tiba-tiba disebabkan kita minta maaf tu, mak dia bukan setakat maafkan kita, bahkan mak dia bagi kita Ferrari, bagi kita banglo, bagi kita duit 1 juta. Kita pun terkejut, apa hal pula kau bagi aku semua benda ni? Sebab kau minta maaf. Ada tak orang macam tu kat dunia ni?
Tak ada kan? Tak logik. Tapi subhanallah, Allah punya maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih. Kita buat dosa pada dia. Lepas tu kita minta ampun pada dia. Disebabkan kita minta ampun, Allah bukan setakat ampunkan kita. Bahkan Allah bagi kita syurga. Subhanallah. Dekat syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita teringin pun Allah bagi, apa yang kita minta pun Allah bagi juga. Sekejap Sarah, jangan kacau. Abi ada program kejap, nanti Abi main dengan Sarah, okey? Nanti Abi main pusing-pusing, okey? Sekejap je. Kalau anak saya kacau, saya tak boleh fokus. Okey, kita sambung. Bayangkan kita buat dosa pada Allah. Kita minta ampun, Allah bukan setakat ampunkan dosa kita, Allah bagi syurga. Subhanallah. Bukan tu je. Ada orang dia bila cerita pasal syurga, dia macam tak nampak gambaran. Okey, tak apa. Saya kongsi lagi dalil yang lain. Ada orang dia serabut, kenapalah aku miskin, kenapalah aku tak cukup duit, kenapalah aku ni banyak sangat masalah demi masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Antara kunci nak menyelesaikan masalah-masalah hidup kita adalah bertaubat pada Allah. Meminta ampun pada Allah. Allah kata dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Ganjaran kalau kita bertaubat pada Allah, Allah akan turunkan hujan rahmat daripada kita. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan tambah anak-anak dan Allah akan tambah harta kita. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan suburkan tanaman dan Allah akan alirkan sungai-sungai. Maknanya janji Allah, kalau kita bertaubat pada Allah, Allah akan turunkan rahmat pada kita. Allah akan tambahkan anak kita, Allah akan tambahkan harta kita. Allah akan suburkan tanaman kita. Maknanya Allah akan suburkan bisnes kita, rezeki kita bercurah-curah. Kunci dia bertaubat pada Allah. Tapi hari ni orang, bila tak ada duit, bila serabut, apa dia buat? Dia tak kembali pada Allah. Tengah serabut, tengah stres, apa dia buat? Dia pergi buat maksiat. Ada orang minum arak, ada orang cari dadah, ada orang cari rokok, ada orang layan drama movie yang ada aurat macam-macam. Padahal janji Allah, kalau kita serabut, ada masalah, bertaubat pada dia, minta ampun pada dia, baiki diri kita, Allah akan ubah seluruh kehidupan kita. Tapi kita tak nak benda tu. Lepas tu kita salahkan Allah dengan apa yang kita sendiri pilih. Janganlah macam itu, sahabat sekalian. Okey? Antara dalil yang lain. Banyak dalil-dalil. Sebenarnya ganjaran kalau kita kembali pada Allah ni sangat banyak ganjaran ni, sahabat sekalian. Sangat banyak. Dan antara dalil-dalil yang lain, Nabi SAW bersabda, Man lazimil istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, nescaya Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Dan Allah akan bagi dia rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka. Lebih kuranglah mafhum hadis dia. Ada masalah, nak cari jalan keluar, bertaubat pada Allah dulu. Rasa rezeki sempit je, nak Allah bagi rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka, taubat pada Allah dulu, minta ampun pada Allah dulu. Sebenarnya itu kunci, sahabat sekalian. Baiki diri ni sebenarnya bukan setakat kita baiki diri, lepas tu je tak. Ganjaran kalau kita baiki diri yang Allah bagi macam-macam. Dekat dunia Allah bagi macam-macam ganjaran, dekat akhirat pun Allah bagi macam-macam ganjaran. Sebab itulah sahabat sekalian, sekali lagi saya menyeru diri saya dan korang semua, sama-samalah kita bertaubat pada Allah, berusaha untuk berubah. Berusaha untuk baiki diri kita. Yes, memang susah nak lawan nafsu. Ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal. Ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal. Ada masa iman kita kuat, ada masa kita jatuh dengan nafsu. Tapi jangan give up. Jangan give up, sahabat sekalian. Teruskan bertaubat. Jatuh, bangkit balik, taubat balik. Jatuh, bangkit balik, taubat balik. Jatuh, bangkit balik, taubat balik. Sampai bila? Sampai kita mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ketika itu kita sedang bertaubat. Timbul satu lagi persoalan.
macam mana kita nak istiqamah dalam perubahan kita? Nak berubah tu senang. Tapi nak istiqamah dalam perubahan tu susah. Betul tak? So, antara cara untuk kita berubah, antara cara untuk kita istiqamah dalam perubahan yang saya boleh kongsi pada korang semua insyaAllah, genggam erat-erat. Pertama sekali, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Aku berubah kerana Engkau, ya Allah. Kerana aku nak dapat redha Engkau, aku nak dapat keampunan Engkau, aku nak dapat kerahmatan Engkau, aku nak dapat kasih sayang Engkau, aku nak dapat syurga Engkau, ya Allah. Berubah kerana Allah. Bukan berubah kerana manusia. Berubah sebab awet kita suruh berubah. Berubah sebab power kita suruh berubah. Berubah sebab kena paksa. Berubah sebab nak dapat pujian. Selalunya kenapa kita tak istiqamah dalam perubahan? Sebab niat kita tak betul. Niat kita berubah bukan kerana Allah pun. Niat kita berubah kerana nak dapatkan pujian manusia. Pakai tudung. Pakai tudung bukan sebab nak kerana Allah pun. Pakai tudung rupa-rupanya supaya nak menutupi aib-aib rambut kita ke, ataupun supaya nak dinampak lebih cantik ke, ataupun supaya orang puji ke. So bila orang kutuk, kita down, lalas kita tak tutup aurat. Pakai tutup aurat sempurna. Sepatutnya kerana Allah, tapi dia pakai tutup aurat sempurna untuk orang kata cantiknya. Oi, cantiknya, awak pakai baju apa ni, awak beli kat mana, Allah, sweetnya. Lepas tu bila orang kutuk, down. Akhirnya pakai seksi balik. Biasanya orang yang tak ikhlas dalam perubahan, dia tak istiqamah. Kalaupun dia istiqamah, dia tak dapat pahala sebab dia tak ikhlas. Allah hanya akan bagi pahala kalau kita buat ibadah tu ikhlas, kalau kita berubah tu ikhlas kerana Allah. Antara tanda kita ikhlas adalah orang puji kita tak kisah, orang kutuk pun kita tak kisah. Kalau kita tinggalkan satu amalan tu kerana ada orang kutuk, maksudnya kita tak ikhlas. Dan kalau kita bersemangat buat kebaikan tu kerana orang puji, maksudnya kita tak ikhlas. Biarlah orang puji ke orang kutuk ke, kita terus buat benda tersebut. Okay? Penting sangat ikhlas ni. Dia samalah macam ni. Macam mana saya nak bagi contoh Kalau kita bawa kereta, kita tak tahu pun kita nak pergi mana. Agak-agak sampai tak? Tak sampailah. Kita pun tak tahu kita nak pergi mana. Pusing-pusing je lah kan. Tapi kalau kita bawa kereta, awal-awal kita dah tahu aku nak pergi mana. InsyaAllah kita sampai. Sesat macam mana pun, kita sampai juga sebab kita tahu destinasi kita apa. Sama juga kalau kita buat kebaikan, hidup kita kat dunia ni, untuk Allah. Kita tahu destinasi kita, tujuan kita adalah Allah. InsyaAllah kita akan sampai. Okay, sahabat sekalian, tu first, tips pertama. Tips yang kedua, macam mana kita nak istiqamah dalam perubahan. Tips yang kedua adalah kita bergaul dengan orang-orang soleh. Benda ni sangat penting, sahabat sekalian. Nak berubah tak boleh seorang-seorang. Kita kena cari orang untuk support kita. Kita kena duduk dalam suasana yang boleh mendorong kita ke arah kebaikan. Berkawan dengan orang-orang yang boleh mendorong kita ke arah kebaikan. Hari ni kenapa kita susah nak berubah? Sebab kita berkawan dengan orang yang sama-sama buat maksiat dengan kita. Kaki K-pop, berkawan dengan kaki K-pop. Kaki couple, berkawan dengan kaki couple. Kaki vape rokok, kawan dengan kaki vape rokok. Kaki video lucah, kawan dengan kaki video lucah. Kaki drama movie, kawan dengan kaki drama movie. Sebab tu susah nak berubah. Lepas tu bila ada orang tegur kita, kita marah orang tu. Kita tak suka berkawan dengan orang yang tegur kita. Kita tak suka, kita benci orang yang menasihati kita. Sedangkan yang sepatutnya kita berkawan adalah dengan orang-orang yang selalu nasihat kita, selalu bimbing kita, selalu bagi kita semangat, selalu ingatkan kita pada Allah. Bila kita lihat kita rasa semangat untuk mentaati Allah. Nak istiqamah dalam berubah, cari circle yang macam itu. Ustaz, tak ada orang baik kat dunia ni. Takkanlah tak ada. Takkanlah kat universiti orang tu semua orang jahat. Mesti ada yang baik punya. Tapi bila saya cakap bergaul dengan orang-orang baik, bukanlah bermaksud bergaul dengan orang-orang yang sempurna. Mana ada orang yang sempurna. Tapi kita tahu, dengan kelemahan-kelemahan dia tu, kita tahu dia ni baik. Dan kita tahu dia pun nak berubah sama-sama macam kita. So, cari kawan-kawan yang baik. Joinlah program-program dakwah ke, program-program usrah ke, persatuan-persatuan Islam ke, majlis-majlis ilmu ke, apa-apalah. Sebab dekat situ, kita akan dapat suasana tau. Betul tak? Suasana orang-orang soleh.
Kalau nak berubah, percayalah cakap saya. Bersama orang-orang soleh ni adalah kunci yang sangat besar. Okey? Yang ketiga, antara cara nak istiqamah dalam perubahan adalah melazimi majlis ilmu. Melazimi majlis ilmu. Penting sangat sahabat sekalian. Dia macam inilah Kalau kita bawa kereta malam-malam, tak buka lampu, apa jadi? Sama ada kita boleh aksiden ataupun orang lain boleh aksiden ataupun kita dengan orang tu sama-sama aksiden. Sama juga kalau kita hidup kat dunia ni, kita tak ada ilmu. Ilmu ni cahaya. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita hidup dalam keadaan tak ada cahaya, sama ada kita sesat ataupun orang sesat ataupun saling menyesatkan ataupun kita akan menyesatkan orang lain. Sebab itulah penting sangat untuk lazimi majlis ilmu. Dan nasihat saya, belajarlah ilmu daripada ramai orang. Jangan kita dengan satu tok guru je, satu aliran je. Kalau boleh kita bergaul ataupun kita melazimi ilmu daripada ulama-ulama daripada pelbagai aliran. Selagi mana dia ahlu sunnah wal jamaah lah. Jangan melabel-label, engkau ni wahabi, engkau ni apa, batini, apa macam-macam lah. Engkau ni sesat, bid'ah. Melabel-labelkan ni yang masalah sebenarnya. Kita ambil ilmu daripada semua orang. Yang baik kita ambil, yang buruk tu kita tinggalkan lah. Benda ni penting. Ulama-ulama terdahulu pun macam itu. Imam Syafi'i berapa banyak guru dia. Imam Malik berapa banyak guru dia. Bila kita banyak guru, melazimi guru-guru yang banyak, kita akan nampak kebenaran ni luas sebenarnya. Okey? Yang penting kita melazimi majlis ilmu. Jangan biarkan diri kita tak ada ilmu. Saya dapat banyak soalan dekat Instagram, dekat TikTok. Ramai gila tanya pasal mandi wajib. Mandi wajib ni benda simple tau. Patutnya budak suara rendah dah settle, dah balik. Balik dah jam 6, dah jam 5, form 1, form 2 dah balik dah. Patutnya benda basic tu. Tapi nak kata benda basic tu pun ramai orang tak tahu. Belum cerita hukum hakam yang berat-berat lagi. Baca Quran, berapa ramai orang yang tak lancar baca Quran walaupun dah besar. Nampak tak kenapa kita sekarang ni, apa masalah kita sehingga susah sangat kita untuk menuntut ilmu? Apa masalah kita sampai kita susah sangat nak baiki bacaan Quran kita? Masa kita banyak kot. Kita boleh ambil degree, ambil diploma, exam sini sana, hafal subjek sini sana untuk exam. Takkanlah nak gunakan sedikit masa untuk kita baiki bacaan Quran kita sehingga kita boleh baca Quran dengan lancar? Kita beralasan. Jangan macam itu sahabat sekalian. Hidup kita kat dunia ni kena berpandukan Quran dan sunnah. Itulah sumber ilmu. Kalau Quran pun kita jarang baca, hadis pun kita jarang baca, macam mana kita nak tahu kita ni berada di atas jalan kebenaran ataupun kesesatan? Sebab itulah nak istiqamah dalam perubahan, step ketiga adalah melazimi majlis ilmu, sahabat sekalian. Yang keempat, macam mana kita nak istiqamah atas perubahan, dalam perubahan adalah kita melazimi ataupun jaga benda-benda wajib. Walaupun kita banyak dosa, benda wajib jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Zakat bayar tiap tahun bagi yang dah mampu. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Maknanya benda wajib jangan kita tinggalkan. Bila kita dah dapat istiqamah benda wajib, kita top up dengan ibadah-ibadah sunat. Kemudian baru kita akan dapat kekuatan untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang kita buat. Okey, jangan tinggal solat sahabat sekalian. Teruk macam mana pun, dah jahat macam mana pun, jangan tinggalkan solat. Dah berzina, jangan tinggalkan solat. Ketagih minum arak, jangan tinggalkan solat. Mencuri, merompak, jangan tinggalkan solat. Apa-apalah sahabat sekalian, banyak mana, besar mana pun dosa kita, jangan tinggalkan solat. Percayalah cakap saya, orang yang menjaga solat ni lama kelamaan, teruk mana pun dia, InsyaAllah dia akan kembali kepada jalan yang lurus balik. Jangan tinggalkan solat sahabat. Okay, solat tu bekalan kita. Solat tu bekalan kita. Kalau kita nak berjalan jauh, tak ada bekalan, minyak tak ada, boleh sampai tak? Terkandas di tengah-tengah jalan. Sama juga kalau kita nak menuju syurga, jalan yang lurus, kalau kita tak ada bekalan, hanyutlah kita. Sebab itulah ibadah-ibadah wajib ni bekalan kita untuk kita bertemu Allah SWT. Okay, sahabat sekalian,
Seterusnya, antara tips untuk kita istiqamah adalah kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Doa sungguh-sungguh setiap hari. Doa sungguh-sungguh, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh atas segala kesalahan dan dosa yang kita buat. Setiap hari. Setiap hari. Allah lah yang boleh selamatkan kita. Allah lah yang boleh bantu kita. Kita jangan rasa bila kita dah berubah ni, kita ni hebat sangat. Tak. Semua tu pertolongan Allah. Sebab tu jangan sombong dengan Allah SWT. Minta ampun. Setiap kali kita buat dosa, minta ampun pada Allah SWT. Okay? Minta ampun pada Allah SWT sungguh-sungguh. Sahabat sekalian, saya nak cerita sikit tentang dosa ni. Dosa ni ada dua jenis tau. Ada banyak jenis lah, tapi secara umumnya, kadang-kadang ada dosa yang kita mudah nak tinggalkan. Tapi ada dosa yang sangat susah untuk kita tinggalkan. Especially dosa-dosa yang kita ketagih. Saya dah jumpa ramai orang yang ketagih video lucah, ketagih onani, ketagih berzina dan sebagainya. Ketagih drama Korea, drama macam-macam lah. Ketagih K-pop. Biasanya ketagih rokok, ketagih dadah dan sebagainya. Nak tinggalkan dosa yang kita ketagih ni, dia tidaklah semudah yang disangka. Susah. Sebab ketagih ni, dia dah bukan masalah iman semata-mata. Dia dah masalah otak. Sebab itulah kita nampak, ada orang, dia nak tinggalkan dosa yang dia ketagih, dia latih iman dia. Dia solat, baca Quran, mengaji dan sebagainya. Tapi pernah tak kau nampak, orang tu rajin solat, rajin mengaji. Tapi tengok video lucah. Rajin solat, rajin mengaji. Tapi isap rokok, isap dadah. Rajin solat, rajin mengaji. Tapi berzina. Benda tu ramai tau orang buat. Sebab apa? Padahal dah solat dah baca Quran dah. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang kita ketagih ni, dia bukan sekadar masalah iman semata-mata. Dia masalah otak juga. Kalau kita latih iman kita tapi kita tak latih otak kita, susah untuk kita tinggalkan dosa-dosa yang kita ketagih ni. Sebab dosa-dosa yang kita ketagih ni, dia dah bermain dengan mental kita. Sebab tu kita kena latih otak kita. Adalah step-step dia. Dan kadang-kadang makan tahun. Nak ubah benda, nak tinggalkan dosa-dosa yang kita ketagih ni makan tahun. Dia bukan semudah yang disangka. Tapi yang penting kenalah usaha. Contohnya, saya boleh bagi tips lah kan. Kalau kita ketagih satu-satu dosa, antara cara nak tinggalkan adalah, pertama sekali kita cuba dulu. Tak buat benda tu sehari. Kalau korang ni ketagih video lucah ke, K-pop ke, onani ke, rokok ke, apa ke lah. Cuba sehari tak buat. Cuba hidup tanpa benda tu. Bila dah berjaya, cuba lagi. Cuba lagi. Yes, kadang-kadang kita terbuat balik. Tapi hari lepas tu, cubalah lagi. Yang kedua, antara caranya adalah kita jangan duduk seorang-seorang. Time kita rasa nak buat benda tu je, kita pergi main bola ke, main game ke, lepak dengan member ke, pergi majlis ilmu ke. Jangan duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang tu yang bahaya tu. Kan? Yang ketiga, setiap kali kita jatuh dalam dosa tersebut, cuba kita top up amal kita. Contohnya kalau kita tengok video lucah sekali, kita top up dengan kita baca Quran 1 juzuk, contoh. Dan kita layan drama 1 jam, contoh. Kita top up, kita baca buku agama 1 jam, contoh. Kita beli rokok, isap rokok. Kita counter dengan kita sedekah RM50 kat surau, contoh. Maknanya setiap kali kita buat dosa, kita counter dengan amal soleh. So bila setiap kali kita buat dosa, kita counter dengan amal soleh. Setiap kali buat dosa, kita counter dengan amal soleh. Setiap kali buat dosa, kita counter dengan amal soleh. Apa jadi? Lama kelamaan, amal-amal soleh tu akan membekas pada hati kita sampai akhirnya Allah akan buang perasaan suka pada maksiat tu, Allah akan ganti dengan kecintaan pada ibadat. Tapi kena disiplin lah. Kena disiplin lah. Susah. Yes, memang susah. Tapi step by step. Tak mustahil. Ramai orang berjaya tinggalkan ketagihan-ketagihan. Saya ada baca beberapa hari lepas kat Twitter. Orang kafir pun dah ramai sekarang yang ada kesedaran untuk tinggalkan pornografi, tinggalkan onani dan sebagainya. Dan orang-orang kafir pun tahu benda tu salah. Dan diorang setiap buat seminar lagi macam mana nak meninggalkan ketagihan-ketagihan. Itu orang kafir tu. Kalau diorang pun boleh tinggalkan, kita yang Islam ni takkanlah tak boleh. Tapi kena usaha sungguh-sungguh lah.
Macam saya cakap, kita kena latih otak kita. Dan saya tak bercadang untuk nak cerita panjang lebar pada benda tu. Tapi poin saya adalah kita boleh dan kita mampu untuk berubah, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang saya cintai kerana Allah, saya nak akhiri perkongsian pada malam ni sebelum kita masuk sesi soal jawab. Saya nak akhiri dengan beberapa pesanan. Pertama sekali, kita semua pendosa. Tapi yang membezakan orang pendosa yang beriman dan pendosa yang fasik ialah orang beriman, bila dia buat dosa, dia akan minta ampun pada Allah. Dia akan usaha untuk berubah. Dia akan malu dengan dosa dia. Dia tak cerita kat orang apa dosa yang dia buat. Dia tak bangga dengan dosa dia. Dia tak buat dosa terang-terangan. Kalau ada orang tegur, dia terima teguran. Itu orang beriman. Tapi orang yang fasik, dia buat dosa, dia bangga dengan dosa dia, dia tak rasa bersalah dengan dosa dia, dia buat dosa terang-terangan, dia ajak orang buat dosa pula, bila orang tegur, dia tak terima teguran. Ini orang yang fasik. Orang yang fasik ni Allah kata, Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah takkan bagi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Sebab itulah banyak mana pun dosa kita, jangan jadi fasik. Jangan sombong untuk minta ampun pada Allah. Jangan ajak orang lain buat dosa. Kau nak buat dosa seorang-seorang cukup lah. Kenapa kena ajak orang? Kenapa perlu buat dosa terang-terangan? Kenapa perlu bangga dengan dosa? Kenapa bila orang tegur, kau tolak teguran? Kau kata orang yang tegur kau tu acah alim lah, acah ustaz lah. Kenapa? Janganlah jadi pendosa yang fasik. Takut-takut Allah tutup hati kita, Allah matikan hati kita dan Allah takkan bagi kita hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Jadilah pendosa yang beriman. Bila buat dosa, bertaubat, malu dengan Allah, minta ampun pada Allah, malu dengan dosa, terima nasihat, usaha untuk berubah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal-amal kita, insyaAllah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. So, saya serahkan kepada moderator untuk sesi soal jawab, insyaAllah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Alimin atas perkongsian seperti tadi yang boleh saya katakan cukup menarik dan juga padat untuk dikongsikan bersama-sama kepada kita pada malam ini, terutamanya kepada golongan mahasiswa. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh ambil daripada kata-kata Ustaz Andi sebelah tadi. Kebanyakan penonton yang hadir menyaksikan program kita pada malam ini adalah daripada golongan pelajar. Baiklah Ustaz, sekarang ni kita akan buat sesi soal jawab kan? Okey. Tapi sebelum itu, para peserta yang berada di sedang menonton kita punya rancangan pada malam ini boleh mengajukan soalan di ruangan komen. Baiklah, sebelum tu Ustaz, saya ingin bertanya beberapa soalan lah kepada Ustaz. Okey, antara soalannya adalah kita seringkali mendengar bahawa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu jikalau seseorang itu sendiri tidak mahu mengubah nasibnya. Jadi ini Ustaz, persoalannya bagaimana kita hendak terus istiqamah dalam melakukan perubahan pada diri kita untuk menuju ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit pencerahan tentang perkara ini. Silakan Ustaz. Okey, macam mana nak istiqamah? Pertama sekali kita kena tahulah istiqamah tu apa. Istiqamah tu bukanlah bila kita berubah tu kita dah tak pernah jatuh dah. Maknanya kita baik je. Tak. Sebab kita punya iman ni turun naik. Sebab itulah ulama kata istiqamah tu apa? Istiqamah tu ialah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah kamu istiqamah dan hendaklah kamu meminta ampun pada Allah. Istiqamah ni apa? Istiqamah adalah kita buat baik. Kalau kita terjatuh dalam dosa, kita bangkit, buat baik lagi. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertaubat, kita bangkit, buat baik lagi. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertaubat, bangkit, buat baik lagi sampai mati. Itulah istiqamah sebenarnya. Istiqamah tu bukanlah kita tak pernah jatuh, tak. Istiqamah tu kita buat baik, jatuh bangkit sampailah kita masuk syurga nanti, insyaAllah. So, once kita give up, contohnya kita buat baik, tiba-tiba terjatuh dalam dosa, lepas tu kita give up. Malas lah nak berubah dah. Dan kita berterusan dalam kejahatan, habis, hancur. Kita dah termasuk dalam perangkap iblis. Tapi selagi mana kita bangkit, itulah istiqamah sebenarnya. Okay?
So terus bangkit sahabat sekalian. Jangan pernah buat pilihan untuk give up. Putus asa bukanlah pilihan. Okay? Wallahualam. Baik Ustaz, saya rasa apa ni orang kata penerangan yang telah diberikan tadi, saya rasa sungguh untuk bolehlah untuk kita ambil bersama-sama lah. Macam kita mesti harus istiqomah dalam melakukan sesuatu perkara tu. Baiklah Ustaz, saya ingin bertanya, ketakwaan seseorang itu kepada Allah banyak dipengaruhi dengan sikap dan juga hubungan yang dijaganya dengan Sang Pencipta. Namun begitu Ustaz, manusia zaman sekarang ni seringkali lalai dalam melakukan apa jua kebaikan dan seringkali terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Jadi ni Ustaz, macam mana kita nak tahu yang hati kita ni telah hitam? Macam mana kita nak tahu yang hati kita ni telah hitam? Ya, betul. Kalau kita dah benci kebaikan, Ustaz, saya tak dengar suara Ustaz. Ustaz, saya tak dengar suara Ustaz. soalan seterusnya. Okey, soalan. Okey, soalan seterusnya, okey, baiklah. Ada soalan daripada penonton ke? Okey. Macam mana kita nak soalan yang telah diberikan oleh Ros Hilma. Salam Ustaz, saya nak tanya, salahkah kita mempunyai perasaan sedih dengan kejayaan sahabat sendiri? Bukan sedih kerana dia berjaya, tapi lebih kepada sedih saya tak dapat buat sebaik dia dan sering dibandingkan. Mungkin Ustaz boleh menjawab soalan daripada Ros Hilma ni. Okay, soalan yang baik. Kepada Roshima, cara untuk kita bahagia adalah kita bersyukur. Cara untuk Allah nak tambah nikmat kita, kalau kita nak Allah tambah nikmat kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur pada nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat kita. So, antara cara untuk kita bersyukur adalah kita jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Jangan bandingkan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan orang yang Allah bagi nikmat lebih banyak. Tapi bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah daripada kita. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah daripada kita akan bahagia dan kita akan mudah untuk bersyukur dan kita akan lebih menghargai nikmat yang Allah dah bagi. Kalau kita asyik bandingkan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita, sampai bila pun kita tak akan bahagia. Mungkin orang tu lebih daripada sudut tu. Kita tak tahu apa ujian yang dia hadapi. Sebab itulah, cara nak bahagia, janganlah bandingkan diri kita dengan orang. Kalau nak bandingkan sangat, bandingkan dengan orang yang lagi susah. Saya bagi contoh. Time isteri saya melahirkan anak pertama saya, premature. Isteri saya ada risiko mati, baby saya pun ada risiko mati. Dan anak saya tu masuk ICU tu, masuk incubator tu lebih kurang sebulan. Sedih memanglah sedih kan. Isteri saya pun sedih. Tapi bila dekat hospital tu, isteri saya tanya katil sebelah tu, tanya anak macam mana? Oh, anak saya dah mati. Lahir-lahir mati. Ada orang tanya tu gugur dalam kandungan. Ada orang. So nak kata sahabat sekalian, dalam keadaan kita susah, ramai lagi susah. Dalam keadaan kita sedih tengok kawan kita tu berjaya sini sana, ramai orang lagi susah lagi. Kenapa kita pergi tengok orang yang lebih daripada kita? Betul tak? So cara nak bahagia adalah kita tengok orang yang lagi susah dan kita akan lebih menghargai nikmat yang Allah bagi pada kita. InsyaAllah kita dah tak sedih-sedih dah. Bahkan kita akan happy, kita akan rasa cukup dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Pun begitu, itu bukanlah alasan untuk kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Wallahualam. Soalan seterusnya. Baiklah, seterusnya soalan daripada Nurul Alia Atika. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, kenapa kadang-kadang kita susah nak terima teguran orang? Dia tegur perkara yang betul, tapi susah kita nak terima. Cuba juga pujuk hati untuk terima, tapi tak boleh. Kenapa ya?
kenapa kita susah nak terima teguran orang ni adalah mungkin kerana kita ada sifat ego lah. Kita ada sifat takabur. Takabur ni apa? Takabur ni kita, Nabi kata, batarul haq wa ghamtun nas. Kita menolak kebenaran dan kita merendahkan manusia. Bila orang tegur, kita tolak teguran. Lepas tu kita salahkan orang yang kita tegur tu pula. Itu tanda-tanda kita ada sifat sombong. Orang yang ada sifat sombong ni sangat bahaya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tolak teguran, nescaya Allah akan jadikan syaitan sebagai teman rapat dia. Bila kita selalu tolak teguran orang ni, tu yang lama-lama kita pun jadi syaitan juga. So, macam mana kita nak didik hati kita untuk menerima teguran? Pertama sekali kita kena rasa yang sebenarnya bukan orang tu yang tegur kita, tapi teguran tu daripada Allah SWT. Kalau kita anggap teguran tu daripada orang tu, kalau kita tak suka orang tu, kita tak terima teguran dia. Betul tak? Alang, kau pun sama. Kan? Tapi anggaplah teguran tu daripada Allah SWT. Allah tegur kita melalui orang tu. Takkanlah kita nak tolak teguran Allah kan? Allah dah bagi hidayah ni. Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi petunjuk. Allah dah hantar orang untuk tunjuk, untuk baiki keadaan kita. Kenapa kita tolak? So, pujuk hati kita. Buang ego dalam diri kita. Buang ego. Lama-kelamaan, antara cara juga adalah kita kena kerap dengar. Kerap pergi majlis ilmu juga. Kerap dengar teguran-teguran. Jangan duduk dengan kawan-kawan yang tak tegur kita. Duduk dengan kawan-kawan ataupun majlis-majlis yang sering mengingatkan kita. Lama-lama insya-Allah hati kita akan lembut untuk menerima teguran. Bahkan kita akan dahagakan teguran. Itu paling best. Okay? Wallahualam. Soalan seterusnya. Baiklah, seterusnya soalan daripada saudara Said Haziq. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, adakah bermain game secara atas talian dianggap sebagai tidak menjaga ikhtilat? Maksudnya bermain game bersama lelaki maupun perempuan tetapi tutup mic. Contohnya seperti bermain permainan atas talian seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Yang kedua, boleh ke main game walaupun just untuk release tension? Mungkin Ustaz boleh jelaskan? Okey, kalau kita main game dengan berlainan jantina secara online, benda tu ikhtilat lah, berdosa lah. Okey. Yang kedua, boleh ke main game walaupun just niat untuk release tension? Tengoklah game tu game apa. Kalau game tu ada aurat didedahkan, ada pakaian seksi-seksi, ada lucah, ada unsur judi dan sebagainya, maka berdosa lah. Tapi kalau game tersebut tak ada unsur-unsur judi, tak ada unsur lucah dan sebagainya, maka kita nak bermain tak ada masalah selagi mana kita tak melewat-lewatkan benda wajib. Kita tak lewatkan solat, kita tak lewatkan majlis ilmu, kita tak lewatkan buat assignment, kita tak lewatkan tolong mak ayah dan sebagainya. Okey, wallahualam. Soalan seterusnya. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudara Amirul Syafiq Azmi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, seandainya saya tahu perkara yang dilakukan itu salah dan juga dilaknat oleh Allah, tetapi saya memilih untuk berdiam diri dan tidak menyuarakan maupun menegur kerana bimbang berlakunya perselisihan fahaman ataupun akan mengeruhkan hubungan saya dengan individu tersebut. Maka pada pendapat Ustaz, apakah solusi terbaik untuk masalah saya ini? Okey, Nabi SAW bersabda, Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak satu kemungkaran, hendaklah dia cuba ubah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu, ubahlah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, ubahlah dengan hati. Walidzalika adhaful iman. Ubah, cegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Maksudnya, kalau kita tak mampu nak tegur dengan tangan kita, tak mampu tegur dengan kuasa kita, tak mampu tegur dengan lisan kita, sekurang-kurangnya kita kena rasa benci pada perbuatan maksiat tersebut dan kita menjauhi maksiat tersebut. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. So, sampai bila kita nak biarkan iman kita lemah? Betul tak? So, kadang-kadang kita kena juga untuk tambah iman kita dengan kita beranikan menegur. Kalaulah kita tak mampu tegur, kita suruh kawan kita tolong tegurkan. Kalau tak mampu juga, kita suruh cikgu-cikgu kita tegurkan. Ataupun kita share je tazkirah-tazkirah daripada ustaz ni ke ustaz tu. Share kat media sosial kita. At least kita usaha. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak mampu langsung, at least kita kena benci perbuatan maksiat tu dan kita jangan redha dengan maksiat tu dan kita jauhi maksiat tersebut. Okay? Jangan takut sangat nak tegur hanya kerana takut nak jaga hubungan je.
Bayangkan kalau Nabi SAW fikir nak jaga hubungan, agak-agak Islam sampai ke sampai sekarang ni? Nabi lagi lah ada dakwah keluarga dia semua banyak menentang dia kan. Kaum Quraisy, kaum dia sendiri menentang dia. Kalaulah Nabi pun takut orang benci dia, takut akan berlaku konflik, agak-agak Islam sampai tak pada kita? Sebab tu jangan takut sangat benda-benda macam tu. Kita buat dakwah bukan untuk orang terima. Kita buat dakwah untuk Allah terima. Orang tak terima tak apa. Kita doakan dia. Kita berakhlak baik pada dia. Tapi mudah-mudahan Allah terima amal kita ni. Wallahualam. Baiklah, seterusnya soalan daripada saudari Akmal Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kenapa bila kita sudah berdoa tetapi kita masih lagi dengan sikap yang sama? Adakah disebabkan terlalu banyak dosa? Mungkin Ustaz boleh menjawab persoalan daripada saudari Akmal Azmi. Bila kita berdoa, kita kena susuli doa tersebut dengan usaha. Okay? Kita doa nak berubah, tapi kita tak usaha nak berubah. Kita doa nak dimurahkan rezeki, tapi kita malas nak bekerja. Dunia ni tak dicipta macam tu. Dunia ni Allah cipta ada sunatullah dia. Okay? So, jangan hanya sekadar berdoa, lepas tu kita tak ada ikhtiar. Tawakal tu apa? Tawakal tu adalah kita berdoa dan berusaha. Okay? So, kenalah berusaha. InsyaAllah, lama-kelamaan Allah akan bagi hasil daripada usaha kita, insyaAllah. Allah takkan sia-siakan usaha kita. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz atas menjawab soalan saudari Sunda tadi. Okay, soalan seterusnya daripada Nabil Syuhail. Salam Ustaz, apa pendapat Ustaz berkenaan Forex? Banyak golongan muda zaman sekarang terjebak dengan Forex sebab perkara tersebut sangat menguntungkan. Adakah ada kesan yang buruk? Mungkin Ustaz boleh menjawab persoalan ni. Forex telah pun difatwakan haram. Full stop. So kepada anak muda sekalian, tak payahlah kerana nak dunia, nak kaya, kau pergi buat benda haram tu. Yes, sekarang ni kat dunia kau makin kaya. Makin kaya tak semestinya Allah redha. Makin kaya tu bukanlah tanda keberkatan. Benda haram tu haram. Okay? Biarlah duit kita sikit asalkan halal. Daripada kita banyak duit tapi haram. Okay? Korun tu banyak duit, masuk neraka juga. Kejayaan dekat dunia ni bukan bergantung pada berapa banyak duit kita. Kejayaan pada dunia ni adalah sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Tinggalkan maksiat. Okay? Tinggalkanlah Forex tu, sahabat sekalian. Wallahualam. Alamak, bateri tinggal 10%. Terima kasih Ustaz atas menjawab persoalan daripada Nabil Syuhail. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya daripada Umi Hidayah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana saya ingin mengelak daripada bersama dengan rakan yang saya rasakan boleh memberi pengaruh yang tidak baik kepada saya. Cuma kelebihannya, walaupun dia membawa pengaruh yang tidak baik, tetapi dia sangat ambil berat dan baik terhadap saya. Mungkin Ustaz boleh menjawab persoalan daripada saudari Umi Hidayah ni. Kalau kita rasa dia boleh bagi pengaruh yang tak baik pada kita, kita tegurlah dia. Okay? Kawan-kawan yang jahat ni bukanlah untuk kita tinggalkan, tapi untuk kita dakwahkan. Adakah Nabi berkawan dengan Abu Jahal? Tak. Tapi adakah Nabi meninggalkan Abu Jahal? Tidak. Nabi berdakwah pada Abu Jahal. Sama juga, ada kawan-kawan kita yang banyak pengaruh yang buruk pada kita. Tapi itu bukan bermakna kita perlu boikot diorang, tak. Kita dakwah diorang dengan apa yang kita mampu. Supaya kita yang mempengaruhi dia, bukan dia yang mempengaruhi kita. Tapi kalau kita rasa memang tak mampu nak pengaruhi dia dan kita rasa kita memang mudah terpengaruh dengan dia, nasihat saya, jauhilah dia. Jauhi tu bukanlah maksudnya putus hubungan ukhuwah ke apa, tak. Tapi jarang-jaranglah melepak dengan dia. Carilah orang yang lebih baik untuk kita bergaul. Ada banyak lagi orang yang ambil berat terhadap diri kita tu sebenarnya. Okay? Wallahualam. Baiklah, soalan seterusnya daripada Rusdan Rizwa. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang tak suka atau benci pada kita.
Sanggup jadi batu api bila kita ada masalah dengan kawan baik kita dan selalu memfitnah dan juga menyebarkan keburukan kita pada orang lain. Mohon penjelasan Ustaz. Bila orang buat jahat pada kita, bila ada orang benci kita, kita balas dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Lagi kita layan kebencian daripada kita tu, lagi dia suka. So cara dia adalah kita buat tak layan je. Kita terus buat baik, kita terus tunjukkan akhlak yang baik, kita maafkan dia. Lama-lama, percayalah cakap saya. Bila kita tak layan dia, lama-lama dia pun bosan dan akhirnya dia pun segar dengan kita. Lepas tu dia pun move on macam itu saja. Tapi kalau kita layan dia punya kebencian tu, itu yang membuatkan dia lagi marah sampai bila tak settle. Percayalah cakap saya. Saya pun ada juga orang sampai sekarang tak habis-habis fitnah saya. Ada. Tapi saya tak layan lah. Lama-lama dia pun bosan lah. Dia fitnah orang lain pula kan. Yang penting bila orang buat jahat pada kita, kita jangan balas dengan kejahatan. Balas dengan akhlak yang baik. Lama-lama dia orang malulah sendiri insya-Allah. Wallahualam. Baiklah, terima kasih atas pencerahan Ustaz kepada saudara Rusdan Rizwa. Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Boleh, tapi bateri saya tinggal 5%. Okey, baiklah. Mungkin ini soalan yang terakhir daripada para penonton kita pada malam ini. Okey, soalan daripada saudari Tira Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Orang selalu kata individu yang mengalami tekanan perasaan, stres ataupun depression ialah seorang yang tidak kuat agama, tak banyak beribadah dan lain-lain. Apa pandangan Ustaz tentang isu ini? Tak betul. Orang yang depres, orang yang anxiety, orang yang ada penyakit-penyakit mental, bipolar ke apa-apa ke kan, itu bukanlah kerana dia tidak kuat agama. Itu bukanlah kerana dia tak kuat beribadah. Kadang-kadang ada orang tu, saya jumpa hafal 30 juzuk, rajin solat berjemaah, rajin buat dakwah. Tapi dia diuji juga dengan depression, dia diuji juga anxiety. Depression, anxiety ni semua penyakit macam demam, kanser. Adakah kita boleh cakap kau kanser ni sebab iman kau tak kuat? Kau demam ni sebab kau banyak buat dosa? Mana boleh? Sakit tu sakit. Sakit ni datang pada orang baik pun datang, pada orang jahat pun datang. Sama juga macam anxiety, depression ni dia bukan sebab iman dia lemah ke apa, tak. Tapi sebab itu ujian untuk dia. Okay, janganlah kita mudah-mudah melabel orang-orang yang tengah sakit tu orang yang tak kuat iman, tak banyak beribadah dan lain-lain. Itu tak membantu mereka untuk sihat pun. Tapi kita supportlah mereka, bagi mereka semangat, bagi mereka bimbingan, bagi mereka kekuatan, bantu mereka. Okay, untuk mereka sembuh. Nasihat saya kepada mereka-mereka yang ada depression dan sebagainya, kalau perlu jumpa psikiatris. Kalau perlu makan ubat, makan ubat. Tapi antara benda yang sangat penting adalah kita duduk dengan orang yang memahami kita. Duduk circle yang memahami kita. InsyaAllah kita akan mudah dan kuat. Yang penting usaha untuk sihat. Sebab saya jumpa ada orang yang dia berseronok dengan dia punya depres tu. Itu pun masalah juga. Tak ada usaha untuk sembuh. Jadilah orang yang tengah sakit tapi berusaha untuk sihat. InsyaAllah. Saya doakan moga Allah memberi kesembuhan kepada mereka-mereka yang diuji dengan depression dan sebagainya. Wallahualam. Baiklah Ustaz, terima kasih kerana menjawab persoalan daripada kalangan penonton kita yang hadir pada malam ini. Baiklah, nampaknya sesi program kita pada malam ini nampaknya sudah sampai ke penghujung. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya selaku moderator pada malam ini dan juga mewakili pihak Persatuan Bahasa Melayu Komunikasi Profesional BMKP ingin meminta 1000 kemaafan sekiranya sepanjang program ini berlangsung, sama ada tersilap kata, terlanjur bicara, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita pada malam ini iaitu Ustaz Ahmad Adin bin Roslan kerana sudi untuk memberikan perkongsian yang cukup berguna kepada kita semua dan tidak dilupakan juga kepada para penonton yang sudi untuk meluangkan masa bersama-sama. Baiklah, sebelum saya menutup program kita pada malam ini, suka saya ingatkan kepada para penonton untuk mengisi borang kehadiran yang akan diberikan di ruangan komen. Baiklah, saya akan mengakhiri program kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Dari Rokan ke Indagiri, membawa tinta
ke Kuala Linggi. Baiklah tuan, rehatkan diri. Esok kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.